keren. Tes webinar infrastruktur webinar memperkasihkan perubahan melalui transformasi.
Kejap, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor-Profesor, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Daun layu di tengah gurun, nampak jalur pohon cemara. Tradisi Melayu turun-temurun, pantun ditutur pembuka bicara. Hadirin yang dihormati, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya, dapat kita sama-sama berkumpul di infrastruktur webinar at UCS UiTM siri ke-7 2023 secara dalam talian anjuran bahagian infrastruktur Cawangan Selangor. Selamat datang saya ucapkan kepada penceramah dan semua peserta yang dikasihi. Saya Karonisa binti Umar selaku Pegawai Teknologi Maklumat di UiTM Kampus Sungai Buloh merupakan moderator pada hari ini dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang terdiri daripada warga universiti kerana kesudian menyertai infrastruktur webinar at UCS UiTM siri ke-7 2023 pada pagi ini bersama tagline memperkasakan perubahan melalui transformasi digital. Untuk makluman bersama, kursus kita pada pagi ini bakal berjalan selama lebih kurang 1 jam dan akan berakhir pada jam 10 pagi, insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan, sebelum webinar bermula, suka saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Encik Muhammad Hairi bin Muhammadiyah. Beliau merupakan Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat Kanan selaku Ketua Bahagian di Bahagian Sistem Maklumat Jabatan Infrastruktur UiTM Shah Alam. Beliau adalah seorang pemegang ijazah sarjana dalam bidang sains komputer daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau sememangnya arif dalam pengurusan projek serta mempunyai pengalaman yang luas. Beliau sudah bertugas di UiTM selama lebih 20 tahun secara tak langsung. Antara projek yang beliau pernah terlibat adalah projek membangunkan sistem rangkaian kampus UiTM Machang, sistem pengurusan fasiliti, FMS dan melaksanakan operasi pusat data UiTM yang pertama. Beliau juga pernah menerima anugerah hadiah latihan persekutuan. Tanpa meninggalkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Hairi bin Muhammadiyah untuk menyampaikan webinar bertajuk Automasi Proses dan Prosedur Kerja. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Puan Nisha. Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan bagi perkongsian lah berkenaan dengan otomasi proses dan prosedur kerja. Banyak pasal proses prosedur kerja macam mana kita nak automatekan lah kaedahnya. Saya harap you all boleh bertanya. InsyaAllah saya akan cuba menjawab lah begitu. Tapi tak nasib baik tak ada orang kat depan, jadi bolehlah santai-santai. Okey. Ini yang agenda saya akan berkongsi pada hari ini. Kita bagi pengenalan, kita ada pasal BPR. BPR tu bukan Badan Pencegah Rasuah Business Process Re-engineering. Kalau dalam bahasa Melayunya rekayasa. Rekayasa itu saya harap ada dalam you all punya mind. Rekayasa apa tu? Rekayasa re-engineering. Lepas tu saya pun akan sentuh dari segi business process modeling notation, apa sokongan teknologi yang boleh kita buat untuk BPR. And then sedikitlah saya nak kongsi inisiatif berkenaan dengan automation proses dan proses kerja kat UiTM ni dan penutup dan rujukan. Saya nak declare kebanyakan sumber saya punya perkongsian slide ni adalah daripada Mampu dan juga Cik Zamani lah. Terima kasih kepada mereka kerana memberi sumber rujukan di samping saya ada buat pembacaan dan juga berdasarkan pengalaman jugalah bila kita membangunkan sistem di UiTM ni. Okey, sedikit
pengenalan lah term-term yang kita akan pakai dalam sepanjang sesi webinar ni ya. Ini dia macam cakap je jadi tak ada hands on ya. Jadi you all dengar je lah. Dia punya term yang dalam otomasi prosedur dan proses kerja. Dari segi yang pertama saya nak semua dengar adalah pengurusan proses kerja ataupun business process management ya. Kalau mengikut Dumas et al pada tahun 2013, business process management ni adalah kita tak takrifkan pengurusan proses perniagaan tu macam pelik kan. Jadi kita tukar kepada pengurusan proses kerja lah sesuai dengan domain yang kita nak bincangkan atau saya nak berkongsi pada hari ini ya. Jadi kalau dalam pengurusan proses kerja ataupun BPM, kaedah pengurusan macam mana prosedur kerja tu kita laksanakan untuk organisasi dan kita pastikan hasil yang konsisten dan juga kita manfaatkan peluang-peluang kepada peningkatan kepada pencapaian organisasi lah supaya mencapai objektif organisasi tersebut ya. Jadi kalau dalam business process ni business implement business process dan how dia boleh manage through BPM, business process management. Dan business process management itu berkait juga kaedah macam mana kita nak buat pengurusan proses kerja tu melalui otomasi. Bila bercakap pasal otomasi ni of course lah the automation ni kita nampak macam mesin ataupun mesin elektronik dan sebagainya kan. Jadi otomasi ni adalah kita nak memanfaatkan keupayaan teknologi untuk kita tambah baik proses dan prosedur kerja. Dan saya rasa mungkin you all nampaklah sistem tapi tak semestinya kita buat automation tu berdasarkan sistem sahaja ya. Kita maknanya sistem in terms of yang you tengok sistem HR2U itu tak semestinya di situ. Ada juga mekanisme yang lain yang boleh digunakan untuk automate kita punya proses dan prosedur kerja. Jadi saya harap bila saya bagi perkongsian ni nanti you all bolehlah keluarkan satu automation ya, idea daripada yang you dengar, apa kaedah-kaedahnya daripada saya punya perkongsian ni, and then you boleh apply, at least tahu dan boleh cuba Google and search how to BPR you all punya prosedur kerja di pejabat ya. Okey. Kenapa kita perlu otomasi proses dan prosedur kerja kita punya KSN Tan Sri Muhammad Zuki masa beliau di program KSN at Merdeka 25 Ogos pada tahun 2020 tu selepas pandemik ya. Beliau membangkitkan berkenaan dengan penjawat awam supaya berfikiran kreatif dan inovatif ya, supaya setiap perkhidmatan yang kita berikan kepada rakyat tu lebih mudah dan cepat berdasarkan peraturan yang digariskan ya. Jadi kita tak boleh berada di takut lama, jadi kita kena sentiasa innovate untuk supaya penyampaian perkhidmatan kita kepada stakeholder lebih efisien ya. Di samping itu kalau dalam untuk makluman semua government ada pelan strategi pendigitalan sektor awam pada 2022-2025 ada digariskan dalam strategi kedua iaitu pemerkasaan ekosistem pengurusan pemodenan bagi menerajui pendigitalan sektor awam. Dia ada sentuh berkenaan dengan inovasi terhadap proses kerja menggunakan pendekatan EA dan perekayasaan proses kerja. Business process re-engineering sangat penting ya, sebab kita penjawat awam ni. Manakala kan kalau dalam pelan strategi pendidikan kita menuju kepada kerajaan digital whole of government ya. Jadi kerajaan digital ni kerajaan yang dibentuk supaya memanfaatkan data digital. Jadi bila memanfaatkan data digital kita kena perlu berubah dan kita perlu re-engineer proses-proses kerja kita di pejabat supaya kita boleh manfaatkan teknologi dan sebagainya supaya kita boleh menyokong aspirasi kerajaan. Itu dalam kerajaan. UiTM pun ada ya. UiTM kita ada pelan strategi pendigitalan UiTM ya pada 2022 hingga 2025 dalam strategi dari segi teras strategi keempat
pemantapan perkhidmatan aplikasi digital university. Tak tahu ini kenapa saya dijemput ni. Okay. And then dari segi strategi yang pertama untuk pemerkasaan penyampaian perkhidmatan digital university, ada mention terang-terang kat situ. Program kedua di bawah teras strategik keempat tu, perekayasaan dan pengautomasian penyampaian perkhidmatan universiti. Daripada sini ada dalam program PSP UiTM, kita UiTM akan bangunkan inisiatif digital baru tapi dengan perekayasaan penyampaian perkhidmatan. Itu kenapa kita kena buat automation prosedur kerja, proses dan prosedur kerja di jabatan kita. Kan? Untuk dia sebenarnya memberi manfaat kepada semua, kepada kita punya penerima perkhidmatan. Okey, kaedah otomasi yang saya boleh rumuskan maknanya kita pertama tuan dan puan semak proses dan prosedur kerja sedia ada tu. Banyak kan dalam MPK lepas ni kita ada My Portfolio. Tu banyak macam-macam kita punya prosedur kerja kan, macam-macam kalau sedetail-detailnya pun ada, seringkas-ringkasnya pun ada, bergantung kepada PTJ tu macam mana mereka bangunkan prosedur kerja tersebut. Jadi daripada situ kita cuba rekayasa proses dan proses kerja. Dia rekayasa ni macam re-engineer. Kita tengok balik proses kerja tu mana yang nak ditambah baik kan. Tapi mana yang nak ditambah baik tu ada kaedahnya. Itu nanti saya cerita selepas ni. Ya. Dan saya nak highlight juga universiti ada program di anjuran pihak INCA dalam kecemerlangan operasi. Saya pasti mungkin di UCS itself ada fakulti-fakulti yang menyertai operational excellence punya program di mana mereka menghantar proses-proses yang telah ditambah baik. Proses tambah baik tu kita panggil rekayasa. Ya, maknanya dia ada perubahan daripada masa katakanlah sejam, tiba-tiba tu seminit boleh. Macam mana dia boleh buat seminit? Itu dia rekayasa. So kita tahu kat mana mereka rekayasa dia punya re-engineer dia punya proses. Ya. Jadi saya anjurkan pula, saya menggalakkan pihak PTJ menyertai program kecemerlangan operasi operational excellence anjuran INCA sebelum kita tengok pada metod-metod yang lain sebelum langkah seterusnya untuk kita kita ke arah otomasi. Dari situ sebab daripada operational excellence mereka telah menilai, maknanya program-program yang you telah buat, you telah re-engineer, telah ubah, ada manfaatnya, dan daripada situ diiktiraf. Then kita go for next stage, ada otomasi. Otomasi ni macam kita bangunkan sistem lah, sistem application untuk digunakan di PTJ ataupun untuk digunakan oleh kita punya stakeholder ataupun kita punya pelanggan lah. Ya. Di samping itu bukan sistem saja, macam saya cakap tadi pada awal-awal perkongsian saya, dia ada kaedah elektronik macam kita guna perusahaan produktiviti sedia ada. Kita guna Excel pun dah it will be boleh disifatkan sebagai automation. Ya. Excel maknanya dulu tak ada pakai manual kertas banyak kan. Then you buat satu file Excel, you buat macam VBA code ke, ada makro kan, terus aku ada button, sebab Excel pun ada function tu ya. Jadi no need to develop any system, maknanya satu sistem kena kat server, no need ya. Maknanya kalau you guna dalam satu unit saja dan boleh buat automation, itu pun sudah memadai. Itu salah satu rekayasa proses yang you telah buat dalam you punya bahagian ataupun jabatan, dan telah menjadi satu automation. Ya. Ataupun kalau you ada very creative, you integrate dengan machine, ya. Dulu macam kalau ini lebih sophisticated lah. Ya, kalau dulu hantar report, boleh tengok hantar data menggunakan manual, lepas tu bila kita integrate dengan machine, kita boleh tengok terus dekat our desktop. Tapi di samping itu dalam part automation. Ya, kemungkinan walaupun still manual, ya, saya nak highlight, tapi you ada perubahan proses kerja tu, ya, itu boleh dikira sebagai inovasi baru, prosedur kerja baru, di mana ia telah memanfaatkan kepada stakeholder dari segi penjimatan masa, penjimatan kos, kan, dari segi tata kelolanya berubah, di mana tak banyak sangat red tape. Itu sebenarnya pun satu inovasi baru. Jangan abaikan dari segi
perubahan proses tu yang memberi kelebihan, proses baru tu yang beri manfaat baru tapi sebab saya punya tajuk ni otomasi, saya tumpukan pada otomasi lah. Tapi saya tak nak tinggalkan yang non-automation sebab dalam BPMN pun kita ada part yang non-visualized information. Jadi sebenarnya penting juga kalau tak semestinya kita bila kita re-engineer new process, kita buat new process, kena bangun sistem. Kemungkinan sedia ada pun tak perlu pun kita bangunkan sistem automation maknanya bukanlah nak nanti lari tajuk, tapi saya cuba nak highlightkan kepada semualah supaya minda kita terbuka. Bukan hanya sistem sahaja bila kita buat rekayasa prosedur kerja kita. Tapi since our topic is automation, jadi ada kaedah rekayasa ni memang sangat berkait dengan bila kita nak buat pengautomasian. Okey. Macam mana kita nak buat pengautomasian? So kita kena sebaiknya kalau proses yang besar, sebaiknya kita buat rekayasa prosedur kerja. Dari segi rekayasa prosedur kerja, takrifannya ialah rekayasa prosedur kerja ni adalah satu analisis dan reka bentuk semula aliran dan proses kerja atau merentasi sesuatu organisasi secara radikal dan berimpak tinggi untuk mencapai peningkatan dramatik dalam produktiviti, kitaran masa, kualiti dan kos. Ini daripada Hammer and Champy pada tahun 1993, lama dia punya definition tu, dan dipakai sehingga sekarang. Tapi pihak mampu juga ada mengeluarkan definisi rekayasa proses kerja di sektor awam. Maknanya dia masih kekalkan satu perubahan yang radikal melalui penyusunan semula proses dan prosedur kerja bagi penambahbaikan berterusan untuk kita tingkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan. So dia punya keyword ni adalah perubahan. Radikal tak radikal bergantung kepada perubahan yang kita buat. Dan juga penyusunan semula prosedur kerja. Maknanya tak mungkin dari segi analisis-analisis kita buat, mungkin dia punya prosedur kerja tu memakan masa yang lama. Jadi kita ubah. Kita cari inovasi yang baru, tidak memakan masa yang lama. Melalui sistem. Itu contoh. Okey. Dalam model pelaksanaan BPR di sektor awam, kita ada 5 fasa. Fasa pertama, persediaan program BPR. Fasa kedua, kita buat analisis current, as is. Fasa ketiga, kita mula reka bentuk. To be, macam mana proses kita berubah nanti. Dan fasa keempat, kita laksanakanlah yang kita rancang to be tu. Dan fasa kelima, kita kena nilai. Everything selalunya kita terlupa bab ni. Kita menilai, kita pantau, kita buat tambahbaikan berterusan. Dia tak habis di situ. Sebab dia akan cycle tu akan berulang-ulang. Sebab fasa 1 hingga 3 kita rancang. 4 kita do. 5 kita semak dan cek tindakan kita. Kalau salah, kita kena buat tindakan pembetulan. Dan balik semula ke fasa 1. Macam tu kita buat BPR. Jadi saya harap you all ingatlah ada 5 fasa. Ada kena buat persediaan, buat analisa as is, buat analisa to be, lepas tu laksana, lepas tu check, nilai, pantau dan make continuous improvement. Okey. Kalau dalam fasa 1 ni kita kenal pasti keperluan, proses-proses apa yang perlu direkayasa. Dan ada metodnya, nanti saya terang tu apa tu Gemba Walk, kita buat jawatankuasa BPR dan hasilkan program projek. Ini kalau kita nak macam satu prosedur baru, macam sebenarnya dia datang daripada maklum balas pelanggan juga kan. Ini pun kaedah, nanti saya cerita macam-macam nak cerita. Okey, entah sempat tidak tapi insya-Allah saya cuba cover Dan yang kedua, analisis as is. Maknanya kita tengok documentation prosedur kerja kita sedia ada. Dan lepas tu kita buat flow chart, swim lane. And then kalau to be ni macam mana kita punya prosedur yang nanti kita jangkakan akan berubah. Kita mungkin skip 2 or 3 activity jadi satu kan. Macam mana nak buat kaedah itu? Masa tu it's to be punya analisis to be. Dan kena kait dengan JD dan SLD sistem dia punya
flow of the, dan itu dalam diagram swarm lane tu, swim lane, dengan jadual dokumentasi, bukan job description, jadual dokumentasi. Lepas tu bila macam saya cakap tadi, fasa keempat kita laksanakan, of course lah kena dapatkan kelulusan ketua jabatan, kena rangka pelan pelaksanaan tu, dan kita laksanakan proses kerja baru tapi dengan buat pilot, Saya pernah buat some pilot lah, tapi kadang-kadang ini dia macam engineer juga, bila ada satu aktiviti kita nak buat re-org, tapi then kita try buat perubahan melalui not automation. Saya cuba buat perubahan organization structure. Kita kita rangka kenapa semua benda-benda ni saya rangka, kami and team kita buat semua perkara ini dan kita laksanakan, kita buat pilot test. Dan daripada pilot test tu kita tengok apa, kita nilai macam mana, apa dia punya result tu. Kadang-kadang mungkin resultnya mungkin tidak yang kita expected, Jangan expect semua yang kita buat tahun kurang proses baru, ni cuma canggih lah tapi tiba-tiba resultnya makin lambat. Dia ada kemungkinan tu sentiasa wujud, kita probability tu sentiasa wujud. Jadi memang kita kena buat penilaian. That's why penilaian dan penambahbaikan berterusan sangat penting. Jangan hanya stop di situ. Kalau berjaya, macam tu kan. Lepas tu berjaya, stop. Tapi tiada penilaian. Sebab kemungkinan dia sesuai di masa itu, masa kita laksanakan. Tapi sebenarnya dalam after 6 bulan, kemungkinan dah berubah. Dasar dah berubah. So you punya proses kerja tu berubah. Kena buat balik ke fasa 1. Itu ceritanya. Saya rasa benda ni adalah common, and cuma tak diterapkan secara berstruktur BPR ni. Dan saya haraplah bila ada ini, mungkin kita akan ada satu program BPR. Saya dimaklumkan pihak UCS pun dah ada pengenalan berkenaan BPR di UCS. Dah. Okay. Okey, ini fasa 1, ada gambar walk, ada analisis keperluan pelanggan, ada 5W1H, and ada tulah ikan Ishikawa, siapa yang biasa dengan KIK itu biasalah, dan piagam projek. Kalau fasa 2 ni kita buat susun semula, ini adalah satu tools yang penting, yang boleh digunakan, bukan penting, yang boleh digunakan untuk kita buat analisis dan kita rancang apa penambahbaikannya. Dia ada JD, dia ada diagram swim lane, analisis Pareto, masa, nilai aktiviti, downtime, ex-ante, expose, camp area dan amalan baik peraturan. Habis fasa 2, fasa 3 kita laksanakan, tapi secara projek rintis. Jangan kita laksanakan as whole sebab kita tak tahu. Sebab kadang-kadang kalau kita laksanakan keseluruhan jabatan, dia punya risikonya tinggilah. Kena analisis risikonya macam mana kalau kita laksanakan, adakah impaknya apa, penghematannya macam mana, staffnya jadi macam mana, stakeholdernya jadi macam mana, penerimaannya macam mana. Itu kena buat jangkaan juga, risiko. Kena buat penilaian risiko. Dan fasa kelima kita nilai, pantau dan tambah baik perususan. Dan yang risiko tu dalam fasa kelima pun boleh. Maknanya you dah buat di fasa keempat risiko, so you tengok balik di fasa kelima. Okey, di fasa 1 game dia ada tools yang kaedah-kaedah kita boleh guna untuk kita buat BPR. Ingat fasa 1 apa? Rancangkan. So dia ada kita game bar walk ni, saya nak cerita game bar walk ni, dia adalah satu kita buat macam kita turun padang lah. Kita buat turun padang untuk kita faham dan dapatkan maklumat berkaitan aktiviti dalam proses kerja tersebut. Maknanya you all pegawai dan team turun padang tengok melalui kita observation dan dapat maklum balas. Kalau counter tu kita tengok sekarang dah kurang counter sekarang online. Tapi dulu pergilah mana yang menggunakan counter tu, kadang-kadang tak semestinya ada counter tu dia tak diperlukan. Kadang-kadang tengok juga pada situasi dan proses tersebut. Tak semestinya semua you nak tukar kepada online, tak semestinya. Sebab kadang-kadang saya takut nanti people tend to change to online, tapi however some human touch pun also kena diperlukan. Ini game bar walk. Maknanya kita dapatkan maklum balas dan penjelasan pemilik proses. Pemilik proses ni macam katakanlah dalam you punya PTJ tu kan ada 4-5 aktiviti utama. Satu aktiviti kemungkinan pemiliknya orang lain. Kata unit akak ni yang buat. So kena dapatkan apa dia punya feedback.
You turun padang, susahlah akak ni susahlah, peninglah macam tu. Yang that is why you can kaedah ini diperlukan. Ya. Di samping itu, kejap. Analisis keperluan pelanggan ini yang maknanya pergi kat apa aku turun padang tu dapatkan dari segi customer punya view kan, dari segi staff punya view, dari segi pihak berkepentingan contoh daripada ketua jabatan dan sebagainya ya. Dan kita perlu ukur dari segi kualiti perkhidmatan yang currently yang telah dibuat, dari segi kos yang kita telah spend ya untuk melaksanakan proses ini, dari segi keselamatan, perkhidmatan, masa dan tanggungjawab korporat. Tanggungjawab korporat ni berkait dengan tanggungjawab kita PTJ kita memberi penyampaian perkhidmatan. Ya. Daripada ini daripada Gemba Walk, kita keperluan pelanggan, kita cuba dapatkan apa itu pengalaman every person yang melaksanakan proses dan menerima proses tersebut, maknanya output proses tersebut, dan kita juga tanya apa expectation mereka. Ya. Mungkin ada yang cakap lambat, ada yang cakap cepat, tapi kena analisis dan pendapat mereka. Pendapat mereka tu cakap lambat, cepat tu kan. Pasal apa dia orang expect? Lepas ni saya nak macam ni, lepas ni kalau boleh lah, kalau boleh itu dia punya dia punya keyword. Kalau boleh kan, kalau boleh. Selalunya kan ni kalau boleh kalau kita dengar tu bila dengar je kalau boleh terus ambil macam tu. Sebenarnya ini adalah input penting supaya nanti kita tak terus berdasarkan you seorang saja kita tukar. Bukan macam tu. Jangan buat macam tu. Kena dapatkan daripada pelbagai pihak. Barulah proses you merangkumi ke semua pihak. Ya. Ni nak ulang suara. Kalau sistem kan saya selalu cakaplah kepada tim saya, jangan lupa mereka yang menggunakan sistem tu. Ya. Bukannya you yang operate. Ya. Of course you operate, you also the user. Tapi jangan lupa siapa yang pelanggan yang akan menggunakan sistem kita. Kita kena tahu apa dia punya keperluan, apa dia punya kesusahan pun kita kena ambil. Betul lah ni. Maknanya kaedah ni betul lah. Tak semestinya you punya kesusahan cover the whole penyampaian perkhidmatan. Tidak. Orang yang menggunakan sistem tersebut pun kena ambil kira. Sebab nanti dia orang yang akan guna sistem you, pelanggan juga akan guna sistem you. Dan kalau mereka dia punya feedback mereka adalah negatif, maknanya you punya perkhidmatan proses you tidak efficient. That's why kita tengok dari segi kita punya aspek, dari segi kita punya dalaman, eksternal pun kita kena tengok sebab mereka yang menggunakan sistem. Balik semula panjang pula fasa 1 baru ni. Okey, dia ada 5 fasa, ada lain pula And then ada juga analisis tulang ikan Ishikawa dan 5W5H. Ini kenapa dia boleh guna tadi ataupun boleh guna yang analisis 5W1H ataupun tulang ikan Ishikawa. Siapa yang KIK ni saya rasa memang terror lah menggunakan kaedah ini Maknanya mengapa, di mana, bila, siapa, bagaimana. Kalau tulang ikan tu pula dari segi manusianya apa dia punya kelemahan dan apa kelebihan, peralatan, kaedah, environment dan macam mana kita nak ukur kita punya perkhidmatan. Ini adalah kaedah-kaedah yang ada dalam fasa pertama. Okey. And then kalau selepas itu dah buat analisa, jangan lupa bila kita nak merancang BPR ni kita wujudkan jawatankuasa BPR. Maknanya BPR jangan lupa cepat-cepat pula sasul. And BPR ni jangan lupa apa itu BPR. Kerana tak best juga kalau cakap seorang ni, kalau cakap ramai boleh je tunjuk kat siapa-siapa. Tuan apa itu BPR? So saya tak nampak teks ni. Kalau you all boleh tulis teks, of course BPR tu adalah rekayasa, tapi dalam bahasa Englishnya adalah re-engineer. So kena ada jawatankuasa ni, siapa jawatankuasa ni, and then ada pemilik proses apa. Maknanya mungkin kita nak re-engineer satu prosedur kerja tapi melibatkan banyak proses. Kena libatkan semua orang dan setiap ahli dalam jawatankuasa tu ada peranan dan tanggungjawab dia masing-masing. Saya takkan membacalah saya takkan kongsi, takkan explain detail lah. I think nanti bila slide ni diberi dalam website infrastruktur webinar tu, you all boleh rujuk boleh jadikan rujukan untuk kalau you plan nak buat BPR sebelum you ke automation. Okey.
Dan piagam projek jangan lupa kita kena ada objektif, output apa itu. Maknanya daripada problem statement, apa yang kita telah dapat tu daripada analisis kita tadi tu, S2B yang kita guna, ikan lah apa benda tu kan. So kita kena ada penyataan masalah dan apa kita punya objektif. Lepas tu skop kita macam mana. Kalau ini saya bagi contoh daripada pihak mampu lah. Dia nak meningkatkan kecekapan macam mana nak keluarkan lesen premis perniagaan. Ini selalu lesen premis perniagaan di PBT. Jadi boleh dia punya skop ni nak menguruskan lesen di Jabatan Pelesenan. Jadi proses kerja terlibat adalah proses kerja pengeluaran lesen premis perniagaan. Dia dah ada. Maknanya persetujuan daripada pelaksana dan juga yang nak buat BPR. Kemungkinan BPR dalaman ataupun pihak PTJ boleh melantik mereka yang berkelayakan ataupun ada kepakaran dalam membuat BPR. Tapi kalau dalaman pun dah tahu better, dia dah belajar macam mana nak buat BPR, so boleh dilantik dalaman sebab dalaman lebih tahu akan proses-prosesnya. Ini pandangan peribadi lah, jangan quote pula nanti Cik Harry cakap orang dalam boleh buat, tak ada. Dia bergantung kepada kepakaran masing-masing. Okey, itu fasa pertama. Dan ini dalam kalau kita guna BPR untuk sebelum kita buat automation tu. Fasa kedua, kita ada JD semasa, jadual dokumentasi semasa. Ini dia punya apa aktiviti, siapa yang buat, berapa lama masa diambil, berapa lama masa diproses. And then kalau swim lane ni dia banyak flowchart. Salah pula dia pergi. Okay, kejap. Okey, diagram swim lane ni adalah menunjukkan aliran-aliran aktiviti. Maknanya daripada tadi jadual dokumentasi tu dia ada aliran-aliran aktiviti. Maknanya you buat flowchart. Maknanya akan menggunakan simbol-simbol inilah. Ada proses dan sebagainya. Okey. And then selepas itu you develop ini, baru yang you buat analisis. Ada 7 analisis, tapi ada 6 analisis dan 1 amalan baik peraturan yang kita boleh guna dalam fasa kedua dan ketiga. Fasa kedua ketiga apa? Kita buat apa ni? Fasa kedua ketiga tu apa semua? Fasa kedua ketiga kita buat analisis dan kita reka bentuk kita punya proses kerja sebelum kita automate. Sangat penting benda ni. Kalau nak buat automation dalam maknanya macam apa output automation tadi apa sistem, kaedah elektron non sistem, kaedah elektronik ataupun inovasi baru, ini sangat penting. Maknanya ini yang perlu dibuat dahululah. Saya sarankan buat dahulu. So barulah kita hargai. Maknanya proses kita ni dah tip top. Dah tip top, tak adalah nanti bagi kat orang sistem, jangan cakap banyak-banyak. Kami dah tip top. Macam itulah, marah tim saya nanti. Okay. And then analisis masa. Contoh adalah kita buat analisis bagi setiap aktiviti daripada JD tadi. Maknanya berapa lama masa diambil untuk menjalankan satu aktiviti. Tapi kena ambil kira masa menunggu dan masa pemindahan daripada satu aktiviti ke aktiviti proses ke satu proses ke prosesnya lain. Masa proses pula adalah masa kita sepenuhnya menyiap kerja dalam satu aktiviti tu tanpa gangguan. Dia pun ada masanya ada, maknanya tiada sebarang pembaziran masa kepada pelanggan. Okey. Ini analisis masa. Kalau analisis Pareto, alamak, dia tak ada. Saya pergilah nilai aktiviti. Analisis nilai aktiviti pula kita tengok kepada setiap aktiviti tu ada nilai tambah sebenar, RVA, real value real value added, yang menyumbang kepada secara langsung kepada pelanggan dan juga expectation daripada pelanggan lah. Apa aktiviti yang ada nilai tambah. Contoh, bila kita keluarkan sijil lesen tu, itu adalah memberi penyumbang kepada perkhidmatan. Maknanya kita bagi kepada pelanggan. Tapi macam mana nilai tambahnya dari segi kita tambah features online. Mungkin kita buat kita tengok analisis tu dalam proses kerja pelesenan tu. Saya bagi contoh tadi. Jadi kita tengok apa yang perlu ada nilai tambah kepada pelanggan. Kalau yang tiada nilai tambah ni sebenarnya banyak kepada dalaman lah. Yang memenuhi keperluan operasi dan juga yang tidak menyokong kepada proses kerja. Dan dan meningkatkan kepuasan pelanggan ke atas perkhidmatan ataupun produk.
Ya. Ini adalah analisis nilai aktiviti. Tapi saya rasa boleh guna analisis nilai masa dan juga satu lagi yang saya rasa menarik analisis Camperia. Dia ada substitute, combine, adopt, modify, put to other use, eliminate, rearrange, integrate dan automate. So kita tengok setiap aktiviti tu kita labelkan. Ini ganti, ini gabung, ini sesuaikan, ini ubah suai. Tapi ini lebih detail lah. Ini lebih detail. Tapi sesuai untuk proses kerja yang kompleks. Saya cadangkan guna analisis Camperia. Sekejap saya nak tunjuk yang tadi analisis Pareto. Pareto ni dia tengok pada 20% kepada you punya Pareto tadi you kena pasti mana aktiviti daripada keseluruhan aktiviti tu 20% daripada keseluruhan aktiviti yang menyumbang kepada 80% masa yang diambil. Maknanya bila you dah identify sebenarnya you dah tahu. Bila you buat analisis bila you jumpa pelanggan tadi dah cakap ini lama. So ini yang you kena buat pilih untuk BPR kan. Okey. So daripada sini dah ada diagram swim lane tadi semasa, barulah kita pilih di mana proses-proses kerja yang boleh direkayasa, re-engineer, dan kita bangunkan jadual dokumentasi baru dan diagram baru swim lane. Saya tunjuk kalau semasa dia macam ni pelanggan, pembantu takbir sampai-sampai ni banyak kan. Tapi kalau 2B dah jadi pendek. Saya tak nak ceritalah berapa banyak dia punya proses ni. Dah sampai 36. Okey, berapa banyak proses ini diringkaskan. So kita nampak 2B tu dia berubah. Ini kita namakan rekayasa. Dah ada fasa kedua dan ketiga. Dan fasa keempat, kelima ni adalah apa? Fasa keempat, kelima adalah kita laksanakan berdasarkan kita buat perancangan dan reka bentuk tadi kan. So kita rancang projek rintis kita. Lepas tu kita buat penambahbaikan berterusan Kaizen ni penambahbaikan berterusan dari segi dia change for the better for the continuous improvement Kaizen kan. Dan dari sini kalau ada contoh Kaizen, kita buat tindakan perbetulan. Kalau ada isu bila kita dah masih perlu hantar dokumen secara hard copy, jadi kita buat tambah baik, tanggungjawab sebagai moderator pulaskan kepada pegawai takbir. Contoh, pembayaran boleh melalui draft bank, kita buat modul pembayaran dalam sistem. So ini kita buat tindakan perbetulan. Kalau tadi tak ada, kita buat tindakan perbetulan, kita nilai balik proses tu. Mungkin jadi lagi singkat kita punya BPR tu nanti. Okey. Kalau and then dari segi fasa 4 dan 5 ni kita nilai prosedur kerja, proses dan prosedur kerja yang kita telah buat tadi. Yang kita telah BPR kan. Dan dalam BPR tadi kan ada automation kan. Dia punya dia dah buat tambah baik sistem, maknanya penerimaan permohonan secara online kan. So dah ada kita nilai apa pencapaian dia. Dan kena ada sebelum berapa jam, kalau ada masa, ada segi kos mungkin tiadalah kalau dibangunkan secara online. Dan bilangan permohonan berapa yang kita boleh proses. Dan berapa yang sebelum dan berapa yang kita telah capai. Dan ini penting pasal keempat, kelima supaya kita boleh nilai kita punya BPR tu berjaya dengan otomasi. Dan mungkin seterusnya kita buat penambahbaikan seterusnya. Itu yang kalau dalam sistem kita panggil change request. Maknanya katakanlah pihak you sebagai pemilik sistem mohon untuk buat perubahan permohonan sistem. Maknanya bila you tengok ada macam tadilah tindakan perbetulan tu kan. Tadi tindakan perbetulan ni modul pembayaran tak ada tadi. So barulah buat mohon perubahan sistem, change request di sistem kita, sebab you rasa you sebagai pemilik proses you perlu ada modul pembayaran lagi cepat. So lepas ni kelip mata je terus dapat lesen, macam itulah kononnya. Okey, alright. Itu kaedah BPR
Ya. Tapi kita juga ada menerusi business process modeling notation. Dia sebenarnya lebih kurang sebenarnya. Ini banyak kalau business process modeling notation ni dia merujuk kepada how kita buat modeling our process and procedure. Dari situ kalau kita guna software tu kita boleh direct integrate dengan software macam software yang lain ya. Maknanya kita boleh nampak dari segi kat mana proses tu kita ada documentationnya, ada data perlu dihantarnya, ya. Dan ini menjadi guide kepada pembangun sistem untuk membangun sistem yang lebih efektif. Ya. Kalau notasi, kalau dalam bahasa Melayu ni, notasi dan permodelan proses kerja. Kalau pemodelan dan notasi proses kerja ni adalah standard untuk kita buat model proses kerja dan menjadikan notasi grafik untuk kita tentukan proses kerja berdasarkan teknik carta ahli. Dia lebih kurang macam swim lane tadi. Ya. Dan kalau saya detailkan lagi, permodelan proses kerja ni adalah aktiviti yang mewakili proses kerja supaya proses tu dapat dianalyze dan diperbaiki oleh orang yang next nanti ya dalam organisasi tersebut ya. Kalau dalam BPMN ni dia ada 3 term yang kena familiar. Yang pertama dari segi business proses kerja. Ya, kalau proses maknanya saya rasa you all pun tahu kan, proses kerja ni adalah policy activity ataupun structured process ya. Dan yang berhubung untuk kita hasilkan satu perkhidmatan ya yang spesifik kepada pelanggan. Manakala model pula dia mewakilkan set proses kerja tadi ya. Contoh daripada customer request apa yang dibuat di sini dan mesti ada task dia. So ini adalah satu model. Ya, dia boleh secara visual, maknanya dalam bentuk diagram ataupun tidak secara visual, maknanya executable process model. Executable process model ni maknanya I think we have to go to site untuk check dia punya process model tu. And then dalam BPMN ni sebab dia based on notation, dia ada set elemen untuk disertakan dengan tata cara untuk kita wakilkan proses-proses di atas ni. Daripada task ni kita ada notation. This macam actually it's like macam swim lane tadi. Maknanya tapi dia very specific kepada modeling of the business process. Apapun kita modelkan proses kerja tersebut. Ya. Kalau rekayasa dia re-engineer you buat buat analisis dan sebagainya. Tapi kalau ini kita modelkan terus proses kerja tu di situ terus kita buat perubahan. Ya, ini contoh-contoh gambar rajah dalam BPMN ya. Kita ada process diagram, kita ada collaboration diagram, kita ada choreography diagram dan conversation diagram. Tapi selalunya yang diguna oleh UITM ya adalah yang selalu diguna, yang saya berdasarkan pemerhatian saya, kita banyak ke process diagram lah ya. Kalau collaboration diagram ni saya tak pasti tapi saya tak pernah tengok lah kan. Tapi mungkin kalau tengok daripada contoh tu kalau dalam medical punya domain tu mungkin boleh diguna. Even dalam kita punya domain-domain macam domain admin, domain academic, domain research ya. Proses-proses tu boleh guna juga collaboration diagram. Tapi bergantung kepada how you think, how you want to model the business process. Kan? Apa-apa pun boleh dibuat. Dia bergantung kepada macam mana you nak modelkan business process supaya you nampak how proses tu berjalan, data apa yang ada. Data ni mungkin merujuk kepada dokumen dan sebagainya. Ini supaya you nampak dan you boleh model dan you boleh model and then boleh transfer dalam bentuk automation nanti. Okay. Jadi ada beberapa sokongan teknologi yang kita boleh guna dan yang saya pernah guna adalah Bizagi dan Visio lah. Tapi Visio dia tak boleh buat pemodelan, dia hanya buat carta ahli sahaja. Tapi Bizagi memang boleh buat up to modeling. Tipco pun boleh untuk up to business process modeling. Ajapoint ni dekat cloud. Webcon BPS pun dicadangkan, boleh guna Bonitasoft page workflow. Tapi yang saya tak mahir, tapi saya boleh cakap saya pernah gunalah Bizagi. Ini memang terima kasih kepada yang memperkenalkan Bizagi ni dan saya rasa di UCS pun ada pakarnya, saya rasa you all tahu, and then boleh rujuk pada beliau untuk macam mana nak guna Bizagi proses modeling. Tapi kalau tak nak buat sampai modeling, kalau nak guna kaedah BPR, nak buat flowchart, boleh pakai Bizagi.
Boleh pakai Bizagi, dia dah ada dah semua notation-notation yang terlibat. Jadi mudah. Ataupun kalau tak nak, kalau susah sangat Bizagi ni, you opt for Microsoft Visio. Pun boleh untuk buat carta ahli saja. Dia tak sampai modeling. Dia hanya sampai buat carta ahli. Macam you buat prosedur kerja biasa yang you buat MPK tu. Sampai tahap itu sajalah. Bergantung kepada apa yang you nak. Apa yang you nak buat. Adakah you nak buat modeling ataupun you nak buat hanya buat carta ahli prosedur kerja saja. Bergantung kepada you all. Okey, itu kaedah-kaedah sebelum kita buat automation. So saya harap bila saya kongsi ni nanti pihak Rusdia akan kongsikan slide ni kan. You boleh ambil and then baca, dan kalau nak apply dengan lebih lanjut kena berguru dululah dengan pakar-pakar BPR. Pakar-pakar BPR mungkin boleh, sebab saya rasa UCS pun dah panggil pihak mampu. Jadi saya sarankanlah mungkin satu dua orang daripada PTJ tu pergi kursusan jurang mampu dan macam mana nak buat BPR, then after that come back to the PTJ and buat BPR any prosedur yang rasa dibuat analisisnya tidak menyumbang atau tidak memberi manfaat kepada organisasi dan juga kepada stakeholder. Itu you buat BPR and then daripada situ you nampak ke arah otomasi dan boleh bersinergi dengan pihak ICT untuk menghasilkan atau bangunkan satu sistem maklumat untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan di PTJ UOL lah. Okey. Jelas boleh pakai BPR, saya nak tekankan pakai BPR ataupun boleh pakai modeling, tapi lebih mudah saya sarankan buat BPR sebab dia banyak maknanya kalau non IT tu mudah, dia terus boleh banyak analisa boleh diguna, kaedah analisis boleh diguna, boleh semak tu SAs dan hasilnya pun tanpa perlu automation pun dah nampak apa itu to be nanti, dan hanya to be tu sahaja kita pilih mana yang perlu automation, mana yang tidak. Daripada situ, daripada to be tu kita nampak okey, 2-3 step ni this is part of automation. Then you submit kepada atau mohon kepada pihak ICT untuk bangunkan. So itu berkenaan dengan kaedah untuk otomasi. Okey. Sekarang saya nak ceritalah. Lepas cerita macam mana nak buat otomasi tu, kena ada BPR, kena ada BPMN kan. Jadi selepas itu hasilnya apa? Hasilnya kita ada 412 sistem dan aplikasi UiTM di seluruh sistem mengikut domain. Itu you all tengoklah, saya tak perlu cerita berapa ni kat pelajar, berapa ni. Ini ada total about 412. Kemungkinan dia dibangunkan ini, saya tak tahulah dia buat BPR. Ada yang buat BPR, kalau tuan punya pun tak buat BPR ini. Ada. Kita buat kita buat. Sebab kita ada buat carta, kita tengok mana, kita berbincang, kita bengkel, kita tengok. Okey, proses ni sebenarnya kena ubah. Itu BPR. Maknanya daripada as is, mengganggu melanggar dasar, lepas tu menyusahkan PTJ, mengambil masa yang lama, itu BPR sebenarnya. Maknanya kita apply. Cuma mungkin kita tak ada program yang tertib mengikut seperti yang saya kongsikan tadi. So banyak 412 ni, ini hasil daripada kreativiti warga-warga UiTM. And saya nak daripada 11 tu kita telah alih daya ke dalam bentuk automation, dan saya nak highlight daripada situ kita ada 106 perkhidmatan universiti yang diiktiraf end to end. Aduh, ada bengkel Ya. Terima kasih. Apa sama-sama. Okey. Apa dia? Kenapa? Saya sambung terkejut saya. Boleh sambung. Sorry. Kita ada perkhidmatan 106 daripada 141 perkhidmatan universiti telah end to end. End to end ni maknanya perkhidmatan dia daripada mula sampai habis adalah secara online tanpa bersemuka. Maknanya kalau katakanlah you apply apa-apa kan, apply cuti ke apa, dulu hantar borang jumpa bos,
jumpa bos sign ni semua. Sekarang dah tak ada. Itu end to end. Maknanya permohonan cuti staff telah end to end. Isi online, apply, and then bos lulus apply, kita tengok dekat sistem, bos dah telah approve. Dulu kena jumpa kan bersemuka. Sekarang tidak. Itu end to end. So daripada ini kita dah 106 perkhidmatan universiti telah end to end. Menunggu yang selebihnya untuk end to end. Dan juga saya sarankan kalau PTJ pun nak declare ataupun PTJ plan to end kan servis ni, saya sangat galakkan supaya kita sebenarnya dia rentetan sebenarnya end to end ni dah lama sebelum pandemik lagi bukan aspirasi end to end ni saya rasa sebelum pandemik lagi diilhamkan oleh pihak berkuasa daripada kerajaan sebab dia nak whole of government, maknanya macam nak pergi kerajaan digital semua tu end to end tu dah lama sebelum pandemik lagi. Dan bila pandemik berlaku, buktinya memang kita perlu perkhidmatan end to end. Cuma tiada dokumentasi lah. Okey, dan saya ada keseluruhan 412 tu kita ada 139 sistem utama. Sistem utama ni yang merangkumi kita punya core business lah. Akademik, kita ada pelajar, kita ada research, R&D, kita ada keusahawanan dan sebagainya. And then sistem sokongan ni yang sistem setempat dan sebagainya. Dan semua ada 666 proses yang diintegrate. Bila integrate ni ada sedikit berkait dengan kita punya rekayasa, di mana ada yang kita perlu integrate data, ada yang perlu integrate proses. Itu sebenarnya sedikit-sedikit kena dengan BPR. Okey, saya nak highlight nak buat automation kan, nak buat automation, nak buat BPR. Jangan lupa universiti ada perkeliling TNC yang pada tahun 2021 berkenaan tadbir urus pembangunan yang baru bagi ICT. Maknanya semua permohonan projek pembangunan sistem sama ada kos ataupun tanpa kos kena hantar ke permohonan tersebut ke Jawatankuasa Sistem dan Aplikasi Universiti. Maknanya kalau tiada aplikasi keuangan, Jawatankuasa akan nilai dan akan meluluskan. Kalau lulus tak lulus tu bergantung pada Jawatankuasa lah kan. Kalau ada implikasi keuangan, JKSAU ni akan sure dan Jawatankuasa Pemandu kita dalam IT, JPPIT akan lulus lah kalau permohonan tu diluluskan. Dan sebaliknya lah. Cuma saya nak highlight nak buat BPR ke apa, lepas tu nak buat otomasi, jangan lupa apply dulu dekat JKSAU. Okey. Saya pun nak highlight, kita pun ada dari segi nak buat otomasi tu pastikan dari segi kita ada garis panduan pastikan tiada duplikasi fungsi sistem baru. Boleh semak kawan-kawan di kampus lain pun mungkin ada, boleh kita kongsikan. Maknanya kampus lain pun kongsikan dengan kita Dan SOP lengkap dan terkini, inilah yang saya nak highlight tu, BPR tadi yang boleh dirujuk supaya kita boleh bagi tahu, kami dah BPR, buat je, IT buat, macam tu. Pastikan proses ditambah rekayasa berkait dan kita juga kena lantik PTJ dan pihak berkepentingan untuk governance sesuatu proses ataupun peneraju champion lah. Maknanya kalau katakanlah pihak Masmed nak buat satu sistem keusahawanan, kena ada champion dalam Masmed tersebut. Barulah otomasi tu akan berjalan sebab dia berkait dengan apa fasa kelima tadi, penilaian peningkatan berterusan, dan di fasa 1 kena ada Jawatankuasa BPR. So champion ini yang akan meneraju proses-proses perubahan tersebut. Dan wujudkan Jawatankuasa Pemandu ni kalau dalam sistem lah. Kena ada Jawatankuasa Pemandu dan juga Jawatankuasa Perusahaan Projek. Boleh guna pakai sebenarnya Jawatankuasa yang ada yang telah wujudkan, menjalankan proses sedia ada dan juga proses baru, mungkin ditambah dengan ahli-ahli yang berkaitan dengan teknikal kalau berkaitan dengan otomasi. You boleh supaya kita tak nak sangat banyak Jawatankuasa, tak nak sangat banyak red tape kan. Kita kreatif. Boleh killing two birds with one stone. Yang ni buat BPR, yang ni buat automation untuk projek, gabungkan dalam satu Jawatankuasa, apa salahnya? Kita semak balik TOR dan kita tambah baik TOR. TOR of reference Jawatankuasa tersebut. Okey, ada 6 minit lagi. And then sebagai kita kan, kita buat BPR ni, kita lah pemilik proses tu.
kita pastikan proses kerja itu jelas, telah ditambah baik buat rekayasa tadi. Kita elakkan, kita dah buat semua-semua tadi. Sebenarnya dah cover kita punya BPR tadi, cover tanggungjawab kita. Ya, dan sistem diwujudkan praktikal dan diguna pakai. Kenapa? Kita dah buat expectation tadi. Kita dah ambil expectation apa yang pihak pengguna nak, kan? Dan yang penting kena bagi komitmen tinggilah sebab kita yang buat BPR, kita yang initiate the idea dan kita ada komitmen tinggi untuk bantu pihak teknikal untuk buat sistem lah. Ya. Dan kerjasama yang baik itu biasalah dalam perusahaan kita dalam sinergi antara satu sama lain, antara pihak yang buat otomasi dan juga pihak yang memiliki proses yang hendak diotomasi. Okey. Saya juga nak sentuh pasal pembangunan. Maknanya kalau pemilik proses akan terlibat sepenuhnya daripada awal sampailah ke testing dan juga buat latihan kepada pengguna sistem. So you all yang tahu, you all dah buat BPR dan you all dah nampak dah hasil automation tu. So lebih mudah, maknanya you all akan bagi latihan lebih menjiwai lah, kan? Betul tak? Jadi bila you all bagi latihan sebab you tahu, ni sistem IT back-endnya tukang buat je, kita kontraktor kan, kita tukang ketuk-ketuk, kita tukang dekat Kelantan pula, kita tukang itulah yang pasang-pasang tu kan. Tapi bila orang datang rumah kita, mestilah tuan rumah yang cakap kan, bukan kontraktor yang cakap kan, betul tak? Jadi macam itulah. Ya. Penutup, jadi dari segi ringkasannya, alhamdulillah ada 5 minit lagi. Inisiatif otomasi kena bangunkan rekayasa prosedur kerja tu. Ya, maknanya re-engineer dulu prosedur kerja sebelum kita automate kan, ya. Dan pilih kaedah otomasi yang sesuai, tak semestinya berdasarkan prosedur yang kita ataupun proses kerja yang kita telah rekayasa. So ini adalah 2 kesimpulan dan rumusan yang saya boleh rumuskan bila kita nak ke arah otomasi. Jadi saya nak berterima kasihlah kepada pihak mampu kerana berkongsi berkenaan dengan inisiatif rekayasa proses dan proses kerja di sektor awam, dan Cik Zamani berkenaan dengan BPMN tu. Ya, itu sahaja daripada saya. Ngam, ada 4 minit lagi saya pulangkan kepada pihak pihak moderator Puan Khairunisa. Terima kasih kerana mendengar. Okey, terima kasih Cik Heri. Okey, apa yang boleh saya rumuskan adalah setiap jabatan bahagian unit di UiTM ni boleh melaksanakan otomasi atau penambahbaikan terhadap proses kerja dengan disokong oleh penggunaan ICT sebagai pemboleh daya urusan kerja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada model pelaksanaan BPR dan fasa pelaksanaan perekayasaan proses dan proses kerja seperti yang telah dikongsikan oleh Cik Heri tadilah. Okay, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Cik Muhammad Heri atas ceramah yang penuh manfaat dan dinamis sebentar tadi. Diharap para peserta dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dikongsikan untuk panduan dan rujukan pada masa akan datang. Okey, seterusnya pihak Rustia membuka peluang kepada para peserta untuk bertanyakan soalan. Soalan boleh ditanyakan secara lisan dengan menekan butang mikrofon ataupun secara bertulis di ruangan chat. Dipersilakan jika ada soalan. Hopefully faham lagi. InsyaAllah. Okey. Okey, rasanya mungkin tak ada soalan. Tak ada soalan, saya tanya soalan. Tak ada soalan. Ada ke tu? Oh, okey. Okey, kalau macam tu tak ada soalan. Okey, Barisan Jawatankuasa Program Infrastruktur Webinar UCS UiTM Siri ke-7 2023 mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penceramah dan para peserta daripada warga UiTM yang sudi hadir secara dalam talian pada hari ini. Slide pembentangan akan dikongsikan di dalam laman web Infrastruktur Webinar UCS 2023. Saya akan sharekan URL laman web di ruangan chat lah. Okey, dimohon jasa baik semua hadirin untuk bersedia dan membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi secara dalam talian. Dipersilakan semua hadirin untuk membuka kamera masing-masing. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Okey, sukacita. Terima kasih semua. Okey, sukacita pihak Rustia ingin mengingatkan para hadirin
untuk merekodkan kehadiran melalui pautan Google Form yang disediakan oleh pihak Rooster di ruangan chat. Dan seperti yang terpapar di skrin, nak mohon juga kerjasama daripada semua, tidak menyebarkan URL kehadiran kepada rakan-rakan yang tidak hadir program webinar ni ya. Okey, sebagai penutup bicara, dagang singgah membeli kajang, tambat perahu di Muara Delhi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah boleh kita berjumpa lagi. Segala yang baik datangnya daripada Allah dan sama-samalah kita mensyukurinya. Segala kekurangan dan kepincangan majlis ini adalah kelemahan daripada pihak kami dan kemaafan juga yang kami minta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam, terima kasih semua. Terima kasih, Cik Ari. Terima kasih. Sama.